Assalamualaikum, hai semua. Okey, kali ini kita nak tengok satu kes baru pula. Tak tahulah apa nak jadi dengan rakyat kita Malaysia ni. Seorang motivation yang kononnya motivation lah. Dan apa nama? Kal Samsudin. Kal Samsudin lebih kurang bunyi gitu. Baru-baru ni viral kes dia berkumpul dengan golongan gelandangan dan kemudian dia mengutuk kita kata mengutuk apa nama seorang orang tua pakcik ni, macam mengherdik jugalah, mengherdik sejarah silam mereka. Mana ada manusia yang nak apa nama diri mereka ni jadi miskin? Tak ada. Mana ada manusia yang nak diri mereka ni apa nama dipandang rendah oleh orang? Tak ada. Semua nak kaya, semua nak hebat, semua nak bagus, semua nak cantik, semua nak apa nama bahagia. Mana ada manusia yang tak nak bahagia? Mana ada manusia yang tak nak kaya? Semua orang nak kaya. Siapa pergi cakap dekat pakcik itu, konon-kononnya pakcik itu dulunya hanya di zaman muda dia tidur ya, tak nak buat kerja, pemalas. Motivasi, walaupun kita motivasi itu pun makan duit orang yang masuk peserta. Kalau dia sebagai motivasi, kalau orang tak nak pergi mendengar motivasi dia, yang dia meletakkan yuran-yuran dan sebagainya, dia dapat duit tak? Dia pun tak dapat duit. Kan? Jadi kita kena faham lah, setiap rezeki kita ni, dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain. Kata Nabi SAW, rezeki kita ni apa dia? Rezeki kita yang duduk dalam perut tu rezeki kita. Hak kita dah makan, duduk dalam perut kita tu rezeki kita. Yang duduk dalam mulut, belum lagi pasti rezeki kita. Apatah lagi yang duduk dalam bank. Duit kita yang duduk dalam bank, harta kita yang duduk di luar, belum itu rezeki kita. Mungkin itu rezeki anak-anak kita, mungkin rezeki orang lain. Kan? Kita dah tahu. Tiba-tiba bila kita mati, anak kita sedekahkan apa nama harta tadi. Jadi rezeki kita tak. Kan? Jadi kemungkinan rezeki kita tadi ni ada hak orang lain. Hak tu Allah Taala melalui kita. Allah Taala bagi melalui kita. Jadi kenapa kita nak herdik orang? Sepatutnya kita kena menjaga keaiban. Islam ni menjaga keaiban saudara mara dia. Saudara mara sesama Islam. Bukan takat Islam saja, sehingga kan andainya kita berjiran dengan orang kafir sekalipun, nescaya kita kena jaga hak kejiranan kita walaupun dia orang kafir. Kita tengok Allah Taala berfirman, wa id akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah ila akhir ayat. Tuhan kata apa? Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Tuhan suruh apa? Illa Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidain ihsana, dan berlaku baiklah kepada kedua ibu bapa kita, bil ihsan, dengan sebaik-baik mungkin kepada ibu bapa kita. Pakcik tadi ni dia tentu ada anak. Dia tentu seorang bapa. Kalau anak dia dengar kita kutuk bapa dia, mana seorang anak yang sanggup dengar orang kutuk bapa dia? Tak ada. Walaupun bapa dia tadi ni orang pencuri, penyamun, isap dadah, yang duduk dalam penjara sekalipun, kalau kita kata dia ni anak banduan, dia marah. Sebab apa? Pasal ada tali pertalian silaturahim, pertalian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertalian di antara seorang anak dan seorang bapa. Jadi si pakcik tadi dia ada anak. Jadi anak dia yang dengar tadi tak sakit hati ke? Pasti sakit hati. Sebab tu Islam suruh kita jaga sungguh-sungguh. Sebab dia apa? Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada ahli kerabat kita. Wa dzil qurba wal yatama wal masakin, dan kepada orang yatim, anak-anak yatim dan orang miskin. Kita nak kena buat apa? Beri kebaikan, buat kebaikan. Kita bersedekah, kita jaga mereka. Sebab kemungkinan dengan kemiskinan mereka tadi, Allah Taala nak bagi pahala dekat kita. Duit kita ada, mungkin kita ada kemampuan dari segi kewangan, kita ada kemampuan dari segi tenaga, kita bantu mereka. Yang miskin kita bantu mereka, yang anak yatim tadi. Allah Taala nak bagi apa? Tuhan bawa mereka tadi ni Allah Taala tunjuk kat mereka tadi ni Allah Taala nak bagi kita pahala. Sebab dia apa? Sebab kita tengok dari segi hikmah dia. Wal yatama wal masakin
Wa qulu linnasi husna, dan berbuat dan bercakap baiklah kepada sekalian manusia. Sekalian manusia tak kira lah siapa sekalipun, kita jangan rasa kita ni dah kaya, kita ni dah ada duit, kita dah ada segala-galanya, kita pandang hina dekat orang lain, kita pandang buruk dekat orang lain. Jangan. Allah Ta'ala tak suruh kita buat macam tu. Islam tak suruh kita macam tu. Jadi apa dia? Islam kita suruh apa? Islam suruh kita jaga keseluruhan. Bukan sekadar ibu bapa kita, tapi keseluruhan manusia kena berbuat baik. Lidah kita kena jaga. Sebab lidah kita ni ialah seperti mana kata-kata ulama, lidah ini lebih tajam daripada mata pedang. Kan? Dengan lidah tadi kita boleh naik, dengan lidah tadi juga kita boleh jatuh. Jadi apa dia? Jadi kena jaga. Lidah kita kena jaga. Jadi walaupun kita ni pakar motivation ke, kita ni founder ke, founder bisnes yang berbagai-bagai tadi ni, apa kita kena buat? Kita kena jaga keseluruhan dia. Hal tu yang Islam suruh kita buat. Ya, ni nasihat jugalah, nasihat. Supaya mana dia Kal Samsudin tadi ni insaflah dengan perbuatan dia tadi. Nak herdik itu bukan cara macam tu lah. Islam ni bukan, orang nak sedang ni bukan kerana dengan herdik. Orang sedang ni kadang-kadang dengan pujian pun orang sedang juga. Jangan ambil pendekatan mencaci, mencela, mencemuh. Itu satu pendekatan untuk menaikkan menaikkan keinsafan orang. Jangan ambil pendekatan yang negatif, ambil pendekatan yang positif. Nabi SAW tak mengherdik orang kafir Quraisy pada waktu tu. Tidak mengherdik kaum Syam pada waktu tu. Tak mengherdik orang Madinah yang datang pada Nabi SAW. Nabi tak mengherdik mereka ni menyembah selain daripada Tuhan. Okay. Tapi Nabi Nabi puji dan Nabi berkhidmat kepada mereka. Kita tengok satu ketika Nabi SAW ada seorang kafir, seorang kafir yang buta. Setiap hari dia akan mencemuh Nabi SAW. Cemuh Nabi SAW. Dia sebut nama Muhammad, maka dia benci sungguh-sungguh pada Nabi Muhammad SAW ni. Sehingga kan dia ni sakit, Nabi SAW mai suap makanan dekat mulut dia. Sebab apa? Nabi tengok, mana pergi orang tua ni yang selalu hari-hari duduk kat pasar ni, dia selalu mulut dia sentiasa mencemuh aku. Tiba-tiba hari itu Nabi tengok tak ada orang tua ni, tak ada. Maka Nabi tanya, mana pergi orang pulang. Maka orang sekeliling mengatakan bahawa orang tua tadi sedang sakit. Maka Nabi pergi ke rumah orang tua tadi ni, Nabi suap, Nabi balik ke rumah, berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, tolong buat satu muai dekat aku. Kita kata muai lah, kita sebut muai. Buat muai dekat aku. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia buat satu muai. Maka Nabi SAW pergi ke rumah orang tua tadi ni, bagi dia makan. Satu hari Nabi wafat. Bila Nabi wafat, menggantikan tempat dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjumpa dengan orang tua tadi, nak bagi makan seperti mana Nabi SAW bagi makan. Tiba-tiba orang tua ni pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Tuan, siapakah Tuan yang sebenarnya? Aku adalah Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Engkau ni bukan orang yang selalu datang pada aku. Maka dia kata, betul. Yang selama ni yang datang menyuap engkau makanan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tu orang tua ni teriak menangis, dan orang tua tadi ni memeluk agama Islam. Sebab selama ni dia tak tahu yang bagi dia makan tadi ni dengan kesopanan, dengan kesantunan tadi ni, dan dalam masa Nabi bagi makan tadi, mulut dia sentiasa mencemuh Nabi SAW. Disebabkan dia buta, dia tak dapat lihat Nabi. Tuan-tuan, guys. Jadi itu cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan dengan menggunakan lafaz-lafaz mencemuh, lafaz-lafaz mengutuk, lafaz-lafaz mengkeji, boleh menaikkan semangat orang. Tetapi dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jalan yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, contoh yang terbaik untuk kita guna, untuk kita berdakwah pada orang, untuk menyedarkan orang, bukan dengan menggunakan negatif ideologi barat.
yang menggunakan kejian-kejian, cacian-cacian, cemuan-cemuan itu untuk menaikkan semangat, tetapi kita guna cara yang Nabi tunjuk kepada kita dengan puji-pujian. Jadi walaupun ada PhD motivation, tapi masih lagi tidak menggunakan cara Nabi SAW. Kita kata apa? Bagi kita bangsa Melayu yang beragama Islam yang penuh dengan tata susila, yang penuh dengan adab, tak lain dan tak bukan, gunalah cara Nabi SAW. Bagi pendapat saya, cara yang dilakukan oleh Akal Samsudin tadi adalah tidak tepat dan tidak bagus dan menunjukkan kebiadaban, biadabnya terhadap orang tua. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.